السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن نصره ووالاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسلمين muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirofakkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan kurnia nikmat, taufik serta hidayah dan inayah. InsyaAllah mudah-mudahan kita meneruskan amal di dalam bulan-bulan yang barokah, yang diberikan ganjaran yang sebesar-besar daripada Allah untuk bekal kita di hari akhirat, insyaAllah menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini masih kita berada di dalam bulan yang barokah itu, yaitu bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ramai di antara ulama mengatakan bulan yang dilalaikan. Walau bagaimanapun kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini, kerana amalan-amalan di dalam bulan Sya'ban ini adalah sangat mengagumkan. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an mengomplain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah memberi maklum kepada kaum muslimin, orang-orang perempuan, wahai imra'atun, kata dia, wahai orang-orang kumpulan orang wanita, orang perempuan, sekiranya kamu menjawab azan serta iqamah, dia katakan bahawa sesungguh setiap satu daripada hurufnya adalah 1000 ganjaran. Subhanallah. Orang perempuan kalau menyahut seruan azan dan seruan iqamah, maka Nabi memberi maklum kepadanya satu huruf disebutnya dengan 1000 ganjaran. Sayyidina Umar komplain, ya Rasulullah, itu golongan perempuan. Bagaimana kalau golongan orang laki-laki, ya Allah, ya Rasulullah? Rasulullah kata 2 kali ganda daripada perempuan. Kalau gitu, orang laki-laki jawab azan itu satu hurufnya 2000. Masya Allah. Kalau Allahu Akbar 4 hurufnya, dekat situ aja sudah 8000 untuk orang laki-laki, 4000 untuk orang perempuan. Agaknya kalau sampai habis juta-juta Pak. Begitu banyak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Ya, jadi di situ satu lagi, Rasulullah kata barang siapa yang membaca surah Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah bagi satu mahligai di dalam syurga. Sayyidina Umar pun komplain lagi, tanya, wahai Rasulullah, kalau saya baca 100 kali berapa banyak apa? Mahligai yang ada dalam surga Allah.
Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maka masalah untuk nak beri apa sahaja ganjaran yang dilafazkan, tiada baginya masalah. Subhanallah, ya Allah. Maka di dalam bulan Sya'ban ini, maka ada zikir-zikir yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh orang alim mendapat hadis daripada Rasulullah. Maka yang kita selalu baca di dalamnya iaitu zikir yang kata la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, itu sahaja. Maka 1000 apa Pak? 1000 ganjaran disediakan dan 1000 kejahatan dihapuskan. Masya Allah, la ilaha illallah. Maka itulah ya kehebatan bulan Sya'ban ini. Maka kita jangan sekali-kali leka ataupun lalai segala zikir-zikir yang telah diberi maklum oleh orang alim yang mendapat hadis daripada Rasulullah, ganjaran yang begitu besar. Ada satu jamaah dia kata, Ustaz, kalau kita baca saing-saing agaknya kita dapat tak Ustaz? Waktu suruh baca saing-saing. Kata kita, ya Ustaz cakap saja, kita cuma dengar aja. Nak baca kita tak tahu dah. Itu orang perempuan, ya, jamaah perempuan. Dia kata kalau Ustaz pimpin kita baca 3 kali ke berapa ke, ya, maka boleh tak Ustaz? Ganjarannya begitu menakjubkan. Ya. Dan ada satu lagi di dalam hadis itu, iaitu lafaz zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lamqatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dia punya kelebihannya lebih baik daripada berzikir la ilaha illallah sebanyak 76.000. Orang perempuan punya, kagum ni Pak, suruh baca Ustaz. Kita baca saing-saing boleh tak Ustaz? Kata kita, ya boleh aja. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi oleh kerana di sini orang laki-laki ini memang dah peka di dalam hal-hal ini, maka kita macam tak perlu tuan-tuan ya nak baca, sebab kita dah pakar di dalam bacaan-bacaan itu. Ya. Ada di antaranya yang suruh nak baca ke saing ke? Enggak mam ya? Enggak bayar. Jadi kalau bagaimanapun, walau bagaimanapun, maka ada inisiatif daripada imam, ya. Sebab imam itu selalu dia memimpin takbir hari raya. Jadi masalah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, itu maknanya sudah matang di dalam jiwanya, di dalam zikirnya. Maka dia ambil peluang. Di dalam mana? Di dalam zikir. Selepas daripada solat, dia baca selalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu maka dibagi dua. 5 dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca tadi itu sampai syai'in qadir. Masuk aja yang nombor 6 sampai nombor 10. Dia baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Dia mengambil barakah daripada zikir pada bulan Rajab.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca di dalam kita punya zikir. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan zikir-zikir yang kita bawa daripada bulan Rajab diteruskan kepada bulan Sya'ban, yang mana akan menghadapi bulan Ramadan. Yang mana akan menghadapi bulan Ramadan, maka mohon kepada Allah supaya dibersihkan jiwa kita, roh kita daripada sifat-sifat yang mazmumah dan diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Untuk membersihkan itu, maka kita kena banyakkan istighfar, meneruskan zikir daripada Rajab sampailah kepada bulan Sya'ban itu dengan zikir daripada bulan Rajab sampai kepada bulan Ramadan. Ini kita minta supaya sampai ke bulan Ramadan. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Saya begitu kagum apabila doa kita yang kita buat baru 3 minggu aja, baru 3 minggu. Salat hajat yang diarahkan oleh Jabatan Agama baru 3 minggu aja kita bersembahyang hajat, maka telah ditunaikan oleh Allah dengan selebat hujan. Sini macam mana bang? Hujan lebat juga ya? Seluruh negeri Johor agaknya lah, sebab sembahyangnya di seluruh negeri Johor, setiap masjid. Ya. Maka ada satu hamba Allah itu, dia macam bingung, dia nak sembahyang hajat kerana minta hujan. Jadi dia sembahyang minta hujan. Dia tak faham, jadi dia sembahyang minta hujan. Makmum pun bingung jugalah nak sembahyang minta hujan. Rupanya macam sembahyang hari raya, Ustaz katanya. Dia bingung. Sembahyang minta hujan kok semacam sembahyang hari raya, Ustaz. Sebab kita tak pernah buka. Salat istisqa itu tak pernah dibualkan. Ya, selalu dibuat di jabatan-jabatan besar, di daerah-daerah. Bila dilihat di dalam kitab sembahyang minta hujan itu, maka sembahyangnya yang paling baik bukan di dalam masjid kan. Dibawa pergi dataran di sana. Wah, sebelumnya nak kena puasa 4 hari. 4 hari kena puasa dulu. Nak tobat, betul-betul tobat, betul-betul astagfirullah itu enggak pernah lepas daripada mulutnya sepanjang dia berpuasa. Hari yang keempat barulah dia keluar. Pergi mana? Pergi tengah padang ataupun pergi tempat naungan air. Ni naungan air pula. Takungan air. Ia pergi di sana minta, barulah sembahyang betul, ada dia punya khutbahnya semua. Ya, dia kata sembahyangnya macam hari raya. Walau bagaimanapun sembahyang macam hari raya itu, dia punya perceraian di antara satu takbir kepada satu takbir itu, maka hendaklah disertakan dengan istighfar. Gitu. Contoh, kalau dia baca la ilaha illallah wallahu akbar, maka kena tambung sana astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Gitu. Sebanyak 7 kali. Maka yang takbir yang kedua, rakaat yang kedua 5 kali. Betul lah kata kita macam sembahyang hari raya. Alhamdulillah, walau bagaimanapun alhamdulillah, ya, hujan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah yang kita nak buat sekurang-kurang untuk sembahyang minta hujan? Yang di dalam kitab yang kita baca, di dalam kitab Mutlaq Badrain, dia Majmu' Bahrain itu, maka masa kita belajar ingat dia kata sekurang-kurangnya kita membaca di mana-mana sahaja yang kita perlu baca. Dan ada yang terlebih baik pula dibaca pada ketika membaca khutbah. Khutbah yang kedua ada baca doa, maka bacalah di dalam doa itu di khutbah yang kedua. Itu memang ada arahan di sana. Jadi alhamdulillah berkaitannya, maka doa telah diterima oleh Allah dan dikabulkannya. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih lagi mengakalkan, orang alim kata masih mengakalkan doa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saya tanya kepada dia, kenapa tak dua aja, ditekan dah sampai bulan Sya'ban ni, Allahumma barik lana Sya'ban Ramadan kan sudah. Dia katakan zikirnya dibawa terus Ustaz, daripada Rajab kepada Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi dia masih kekalkan doa itu terus. Mungkin dia dah terlalu apal lah Pak di dalam Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bila mana dia nak ditinggal satu, dia lupa nanti baca. Maka diteruskan bacaan itu. Maka ada juga logiknya itu. Jadi alhamdulillah, maka tidak menjadi salah apa-apa, kerana insya-Allah Allah Maha mengetahui apa niat kita di dalam kita punya beramal. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka apabila kita nak menghadapi Ramadan ni, saya rasa macam perjumpaan malam ini tak akan jumpa untuk lagi sampai lepas raya. Betul ya tuan ya. Cuma ada 1 minggu aja yang di kesempatannya. Maka kalau eloknya kita sambung sedikit mengenai dengan keperluan Ramadan. Nah, ya, boleh Pak ya? Boleh. Di dalam bulan Ramadan tidak akan lagi Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sudah kita dah sampai kepada Ramadan. Weh, sudah sampai kepada Ramadan wa balighna Ramadan. Dah sampai, Allah sampaikan kita. Ramai di antara rakan-rakan kita, saya melihat bahawa macam perasan, bukan melihat, perasan sebelum datangnya Ramadan di dalam bulan Sya'ban ini, macamnya orang meninggal kok macam kerep banget, orang Jawa cakap. Perasan Pak Yai pada perasannya kerep banget. Kalau layang itu 3 hari satu, kadang 5 hari satu lagi dalam bulan Sya'ban ini. Kata saya, loh semalam meninggal, ini hari meninggal lagi. Pak, begitu ya, maknanya telah diterima oleh Allah dan tak menjumpai Ramadan. Gitu. Jadi kita masih syukur lagi, mudah-mudahan teruskan kita punya permohonan kepada Allah, wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan, sampaikan aku pada Ramadan ya Allah. Sebab Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Itqum minan nar. Apa ya? Jadi apakah doa yang terbaik, zikir yang terbaik di dalam bulan Ramadan itu? Zikir yang paling senang yang kita memang hari-hari baca. Ya. Tetapi di dalam bulan Ramadan dia punya sambungannya, maka memang layak kita di akhirnya adalah kemerdekaan daripada api neraka. Sebab doa bermula daripada asyhadu an la ilaha illallah
Astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dibaca 3 kali lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lepas itu kita buat apa, Bang? Niat puasa. Ya, Bang? Lepas daripada doa itu kan niat puasa ya. Ya. Baduna itu soma godin, Bang. Wallah. Tengok kita punya doa itu, dia punya kehebatan, maknanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah, maknanya ya aku naik saksi dengan sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Astaghfirullah. Mohon keampunan, ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Lagi apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ya. Kalau lupa tak ingat, Bang. La ilaha illallah. Lepas tu dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah. Di situ dikata mohon kepada Allah, ya Allah, engkaulah yang Allahumma innaka afuwun, maknanya engkaulah yang suka kepada orang yang memohon ampun. Maka ampunkanlah segala dosa kami. Maka disitulah kita akhirnya di sana menjadi orang yang bersih daripada segala dosa, dan maka kita akan dimerdekakan daripada api neraka. Ya, maka kalau itu sahaja kita sembahyang tarawih, maka doa itu dibaca oleh imam 3 kali aja. Itu pun kita embuh melok embuh orang, embuh melok embuh orang. Ya, Pak, embuh melok embuh orang. Sebab di antara kita, bukan kita sini, bukan orang sini, saya cakap kita tu orang saya sana. Lah, ya, dah tak nunggu bayar witir. 8 dia cabut. 8 dia cabut. Patut dia sembahyanglah witir dulu. Ya, kan itu dia punya kehebatannya. Sebab doa itu dibaca setelah lepas daripada witir ke apa, Bang? Betul tak? Ke ataupun lepas daripada tarawih? Ada witir ya? Di situ Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Mohon ampun kepada Allah dan mohon merdeka, Pak. Allahumma a'tiq riqabana itu. Mohon merdeka daripada api neraka. Dipohonkan ibu bapa kita semua mahu, masya-Allah, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Layaklah kita merdeka, dimerdekakan setelah daripada habisnya Ramadan. Ya, Pak, alhamdulillah. Jadi kita cuba amati dia punya bacaan-bacaan doa itu. Dibaca dengan rileks, santai itu. Kalau tak netes air mata, kepala besi lah namanya. Subhanallah, ya Allah, Pak. Kepermohonan kita kepada Allah sampai macam itu sekali. Ya, baik. Jadi kalau kita baca itu aja tadi daripada mula asyhadu an la ilaha illallah. Pak, muslimin muslimat rahimakumullah. Kok ada peluang masa, jangan sampai tak diucap. Itu doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Mohon kepada Allah untuk masuk surga. Wa na'udzubika minan nar, dan jauhkanlah kami ya Allah
daripada api neraka. Nampak ya? Oh, jadi orang alim kata kok ada masa nunggu-nunggu waktu berbuka. Tengok waktu buka kok ada masa lagi. Jangan sampai lepas peluang untuk kita baca bersama-sama. Dengan siapa, Pak? Dengan isteri-isteri kita, dengan anak-anak cucu kita. Ya? Jadi kita latih bila mana daripada sekarang kita latih anak-anak kita, cucu-cucu kita, mari duduk depan kita punya meja. Untuk apa baca doa ni? Supaya kita baca doanya bahasa Arabnya, lepas tu baca dengan doa bahasa Melayunya. Sebab anak-anak kita kalau dia tak tahu apa yang kita baca, mangkel aja. Mangkel kata orang Jawa. Tapi kalau kita baca dengan dia punya maknanya sekali, ini doa memang mohon kepada Allah. Tak ada lain syurga jauh daripada neraka. Baik itu, Masya Allah, peluang-peluang yang seperti itu, maka kita jangan lepaskan peluang itu, kerana di sepanjang bulan Ramadan itu adalah doa makbul insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada tak kita nak cerita ataupun masalah sembahyang tarawih? Sembahyang tarawih ini rupanya yang paling sikit sekali 2 rakaat. Oh, boleh tak sembahyang tarawih 2 rakaat? Boleh aja, siapa yang kata tak boleh? Ya, Pak ya. Maka bila mana kita melihat data-data yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita daripada Makkah, daripada Madinah, tahun 2026 Madinah dan Makkah akan mengadakan sembahyang tarawihnya dengan 10 rakaat. Ya bang ya? Ada kan? Kalau gitu kita boleh juga buat kan? Siapa yang nak menghalang? Qadi nak datang, nak tangkap kita, bayar ramai-ramai masuk penjara. Sedangkan 8 pun dibuat oleh Rasul, ya tak? Ini 10 dah lebih 2. Allah. Dan dia punya witirnya 3. Jadinya cuma berapa, Pak? Cuma 13. 5 salam, Assalamualaikum. Yang 8 baru 4 salam, dah Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, sebenarnya tinggal terpulang kepada kita. Allah pun bagi tahu kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Walau bagaimanapun, kalau dulu kita dengar bahawa di Madinah itu sampai 36 rakaat bang dia punya solatnya. Kerana apa? Kerana semangat mereka bahawa dikata kalau dekat Makkah sana, maka dia boleh relax. Dia kata lepas daripada sembahyang 4 rakaat, dia buat tawaf. Lepas tawaf masuk lagi sembahyang lagi. Jadi iri hatinya orang Madinah. Dia buat sembahyang tarawih 36. Kalau campur dengan 39, hampir 40 kurang 1. Subhanallah. Itu semangatnya, Pak. Memanglah masa muda-muda tadi dengar orang sembahyang tarawih 8 rakaat, aduh sayangnya. Bila mana kita dah lecek dengkul kita, barulah tahu, ya. Walau bagaimanapun, muslimin muslimat, saya ingatkanlah kepada yang tak mampu, ya. Yang tak mampu jangan tinggal, main duduk aja. Ya, duduk macam mana ustaz? Duduk sembahyang, nak rukuk dengan duduk, tak payah. La yukallifullahu nafsan. Sembahyang dengan hati je, duduk cek macam itu. Kita berjemaah sana, niat dalam hati, aku sembahyang tarawih ikut imam kerana Allah Ta'ala. Segenal aja dengan kepala, daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, main kepala aja.
Kalau kepala dah penat main mata je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, ustaz ni apa ni nak ngajar apa sembahyang tarawih kau gitu? La yukallifullahu nafsan. Allah kata tak mampu nak berdiri kamu duduk, tak mampu duduk kamu baring, tak mampu baring kamu dalam hati aja gerak kepala, gerak mata. Allah dah janji macam itu. Ya, kemampuan kita macam itu. Pada kita itu nak dapatkan 20 rakaat tadi itu, bukannya ringan Pak. Tetapi yang mampu memang mangkrang betul lah. Betul mangkrang. Allahu Akbar. Saya bila mana kita sembahyang tarawih, maka dia cari dia punya kuantiti, tak cari dia punya quality. Maka kita main slow-slow aja. Ya bahaya. Jadi kita kena jaga sembahyang kita, sebab itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penat, relax. Okey, muslimin kita relax sekejap ya, baru dapat 2. Kita relax selawatan. Lepas tu bangun lagi 2. Ngasek kapan rentek lagi makmumnya. Ya Pak, ya Allah, ya Rabbi. Ini cerita sembahyang tarawih Pak. Sebab dinamakan dia sembahyang tarawih itu rehat-rehat, relax-relax. Gitu. Ini bacanya bismillahnya kalang kabut. Jangan macam itulah. Ya Pak ya. Kita fikirkan quality dia. Ya, jangan fikirkan dia punya quantity. 8, tapi dia punya sembahyangnya, dia punya rukuknya subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 3 kali betul. Sami Allahu liman hamidah. Makmum belakang kapan, rentek kapan, rentek. Itu zaman kita kecil lah Pak. Tapi sekarang tak macam itu. Jadi kalau tak mampu nak berdiri, maka biarlah duduk. Ambil kursi banyak-banyak. Ataupun bawa daripada rumah masing-masing. Sembahyang tarawih atas kursi. Imam seorang aja yang diri. Makmum semua dekat kursi. Contoh. Boleh tuan-tuan? Boleh, tak ada hal. Yang tak nak duduk kursi, duduk lantai. Sebab kursi surau tak ada. Jadi nak bawa sendiri dari rumah. Contoh. Allahu Akbar. Ini ustaz cakap apa ni? Betul, ini cerita yang betul. Sebab Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kamu paksa kepada apa yang aku telah kewajibkan atas kamu. Kerana Allah bagi keistimewaan, bagi kemudahan siapa sahaja, wa imma dengan macam itu sekalipun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah bunga. Baik. Jadi walau bagaimanapun, maka itulah mudah-mudahan amal yang kita lakukan mengikut SOP-nya yang telah ditetapkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita laksanakan dengan betul. Kalau kita sembahyang laju, tumak ninanya kat mana, sembahyangnya mungkin tak ada tumak nina, sembahyang tak sah Pak. Kesel nganggur. Orang Jawa dia ngomong. Ya Pak ya. Jadi imam relax aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmumnya kapan dia rentak? Kapan dia rentak? Ya Pak ya, tapi jangan terlalu pelan, jangan terlalu laju, sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah yang kesederhanaan, gitu, yang pertengahan, tak terlalu laju,
Zaman biyen neng kampung nek sembahyang tarawih, memang laju Pak. Kita tak pernah jumpa yang imam tak laju. Sebab dia nak apa Pak? Dia nak cepat habis. Sembahyang memang enggak pernah 8 itu enggak pernah jumpa. Sembahyang mesti habis 23 Bang. Mesti habis. Ya, alhamdulillah. Tapi makmumnya mangkreng juga. Semangat dia tu. Dengan selawatnya. Allah salale. Apa pula salale lah Allah. Ya Ini zaman biyen lah. Apa salale? Allahumma salli alaihi. Gitulah kok salale. Aduh Pak. Zaman biyen, tapi alhamdulillah mudah-mudahan diterima sebab dia pandainya macam itu Pak, gitu ya. Dia pandai macam itu ya. Ada orang belajar di perguruan, dia satu daripada 40 murid, yang satu ini dia punya zikir, dia punya bacaan cuma dapat beton 10 garek songo. Beton 10 garek songo itu. Bapak orang Melayu faham tak beton 10 garek songo? Mana beton itu biji nangka tu Pak, beton 10 garek songo. Sang siji maring di kan. Dia punya zikir macam itu je. Beton suci garek songo, beton suci garek songo, itu je Pak. Itu jangan main. Dia punya bully kawan-kawan dia. Aduh, iki wong piye iki. Iki wong piye. Zikir la ilaha illallah lah kok beton suci garek songo, beton 10 garek songo. Jangan main-main. Satu hari dia pergi haji, 40 orang tadi tu naik kapal layar zaman biyen Pak. Lah, kali gitu kan angin berhenti Pak. Angin berhenti, enggak ada air, kapal layar enggak boleh jalan. Jadi dia pun terkampul tadi. Beton 10 garek songo tadi Pak. Dia jalan atas air, dia tolak kapal tu sampai dekat Mekah. Subhanallah Pak. Ini cerita bukan cerita orang-orang biasa Pak. Ini cerita orang alim zaman biyen. Pak, jadi jangan meremehkan sesuatu yang diamal oleh seseorang. Maka itu lebih. Apa Allah nak tunjuk, maknanya begitu keadaannya. Allah. Kalau sekarang nak zikir beton 10 garek songo, wis sembuh. Tapi apa Pak ya? Jada. Itu cuma cerita yang disampaikan oleh orang-orang alim zaman biyen. Tapi orang biyen sembahyangnya memang laju sembahyang tarawih itu. Ya Pak, dan tidak ada lain apabila telah habis sembahyang, tidak lain yang diperoyokkan adalah koteannya Pak. Sekarang nak kotean, nak ngetuk apa? Nak ngetuk dinding. Kantongan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Di dalam kita menghadapi sembahyang tarawih tadi itu, ya, maka kita juga perlu ada ingat bahawa ada satu malam yang dinamakan malam apa Pak? Malam apa? Lailatul Qadar? Bukan. Malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu yaitu malam yang ke-17. Malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan itu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu bermaksud adalah permulaan Quran diturunkan ke dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di dalam gua Hira Pak. Jadi untuk mengingati peristiwa itu, maka apa salahnya ya supaya makmum ingat, ini kok bacanya kok lain daripada yang lain, contoh
Bacanya apa yang turun kepada Nabi pada ketika itu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sepanjang hidup saya, sepanjang hidup saya belum ada pernah orang imam baca macam itu, belum pernah ada. Walaupun malam apa sekali. Kalaupun malam 16 sampai kepada malam 30, ia bermula dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan disambunglah ayatnya dengan ayat-ayat yang menurun sampai qul a'udzu birabbin nas. Contoh baik gitu. Jadi apa salahnya malam apa Pak? Malam nuzulul Quran itu sekurang-kurangnya kita baca tiga. Kalau 2 rakaat, 3 rakaat, 6 rakaat. 6 rakaat kita ulang itu aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah kepada habis. Ya, wasjud wa qatarib. Allahu Akbar. Rakaat kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Memang di bawahnya itu, apakah Allah sengaja atau tak sengaja ke letak tu? Coba tonton. Maka itu 3 kali 6 rakaat tadi baca Iqra dengan inna anzalnahu. Yang lain terus macam biasalah, inna anzalna jumlah lain. Makmum kenapa ya kok lain tahun niki? Kenapa kok lain tahun niki? Pula sembahyangnya cuma 10 rakaat pulanya tu. Duh, kok lain pesen selanjutnya 8, ini kok 10 contoh. Baik. Walau bagaimanapun semua itu adalah urusan yang kita buat untuk kita mengingati bahawa malam itu adalah malam nuzulul Quran. Jadi makmum bila ditanya, kenapa imam lain pesen tahun ini ya baca macam itu? Itu kau tak tahu ke malam nuzulul Quran itu? Zaman turunnya Al-Quran pertama sekali itulah ayatnya kepada Rasulullah. Betul enggak? Oh iya tak iya. Barulah setiap tahun buat macam itu. Malam ini nuzulul Quran. Imam akan baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tiba-tiba imam buat sujud tilawah pula. Memang lain pesen. Boleh tak sujud tilawah pada ketika itu? Boleh? Tak boleh? Boleh je. Sebab itu memang ayat sajadah. Itu ayat sajadah. Habis nak sambung apa Ustaz selepas daripada itu? Lah, bingung dia. Bingung dia. Subhanallah wa bihamdi. Ia sambung dengan ayat yang lain lah. Sambung inna anzalnahu, lepas itu nanti balik dia ulang rakaat yang kedua inna anzalnahu, bingung semua. Enggak apa. Enggak apa. Jadi alhamdulillah, maka agaknya ada masalah mata dia. Saya rasa macam kita bual macam ini kok macam kosong aja gitu. Ya Pak, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim. Jadi alhamdulillah malam ini mungkin setakat itu saja ingatan saya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Segala mengingat adalah mendatangkan banyak faedah kepada orang yang beriman. Kita berakhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.